Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau ikut jadual malam ini giliran Ustaz Khatib Khatibul Asam, saya ada WhatsApp dan dia pun balas insyaAllah saya hadir. Dibalas insyaAllah saya hadir, tapi saya tak pasti mungkin ada arah yang menyebabkan beliau tidak dapat hadir. Maka saya akan isilah ruang ini. Macam biasalah, pengajar kena bersedia mengganti ceramah yang tidak dapat hadir. Tak tahu apa sebabnya. InsyaAllah saya akan sambung balik. Kalau tuan-tuan masih ingat kuliah yang juga saya menggantikan penceramah Ustaz Fazli Rayani beberapa minggu yang lepas berkaitan dengan hubungan kisah para sahabat yang kasih dan sayang serta cintanya kepada baginda Nabi SAW yang tidak ada batasnya. Dalam kuliah yang lepas itu saya bentangkan 4 kategori, 4 sahabat dalam kalangan manusia, 2 orang, dan 2 lagi adalah satu daripada binatang Zibiah ataupun kijang, satu lagi pokok kurma. Kalau tuan-tuan pasti ingat. Jadi malam ini saya akan sambung Rasulullah insyaAllah kisah seorang sahabat dalam peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq yang juga dikenali sebagai Perang Al-Ahzab, perang di mana Rasulullah SAW bersama para sahabat membina parit untuk membantu Rasulullah dan pasukan tentera Muslim, tentera Islam menentang tentera-tentera Quraisy yang jumlahnya sangat besar pada waktu itu. Dalam perang Khandaq ataupun perang Al-Ahzab ini, seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi seorang raja daripada negeri Parsi memberikan cadangan kepada baginda Nabi SAW supaya dibina sebuah parit untuk menentang, untuk mengekang kemarahan tentera-tentera musuh dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat untuk sama-sama menggali parit bagi membuat pertahanan, menambah benteng pertahanan tentera Islam. Dan salah seorang sahabat melihat baginda Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh menggali parit itu, sehingga kan dalam laluan parit itu terlihat ataupun terdapat sebuah ataupun segetul batu yang sangat besar, batu yang tidak mampu dipecahkan oleh besi, oleh cangkul, oleh tukul besi para sahabat, sehingga menyebabkan besi yang digunakan untuk memecahkan batu itu patah. Kebetulan batu itu betul-betul berada di laluan yang telah digariskan oleh baginda Nabi untuk dibina parit. Sahabat-sahabat tidak sanggup untuk nak melencongkan parit ini, melainkan diteruskan juga. Akan tetapi ada halangan yang sangat besar, iaitu seketul batu berwarna putih yang sangat besar dan sangat keras. Bila diketuk dengan besi penukul itu, maka patah besi itu. Sahabat-sahabat menyampaikan pesan itu, menyampaikan keadaan itu kepada Nabi, dan Nabi turun. Nabi turun bersama-sama dengan sahabat untuk membantu sahabat memecahkan batu besar yang menghalang laluan pembinaan parit tadi.
Lalu semasa Nabi memukul batu tersebut, Nabi membaca beberapa ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, dan Nabi hentakkan besi ke atas batu itu, lalu pecahlah batu itu sepertiga. Dihentak kali yang kedua, pecah separuh, 2/3, dan dipukul untuk kali yang ketiga sehingga terselak baju baginda Nabi SAW dan terlihat oleh sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah berada di sisi Nabi pada waktu itu dan melihat bahawa Nabi di sebalik baju jubahnya itu ada terikat 2 ketul batu yang menandakan bahawa baginda Nabi SAW menahan kelaparan. Sudah beberapa hari tidak makan. Lalu Nabi ikat batu itu pada perutnya. Batu itu kelihatan suatu baginda memukul batu besar tadi, dan terserak sedikit kaki baju baginda Nabi. Maka Jabir bin Abdullah mengetahui bahawa Nabi sedang menahan lapar. Batu besar tadi telah berjaya dipecahkan, dan bila telah berjaya dipecahkan, Jabir minta izin untuk pulang ke rumah sebentar. Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang sebentar. Sampai di rumah, Jabir bertanya dengan istrinya, wahai istriku, apakah makanan yang ada di dapur kita? Istrinya menjawab, kita ada tepung, kita ada gandum yang boleh kita uli buat roti, dan di belakang rumah ada seekor kambing yang boleh kita masak untuk kita jamu bersama. Kalau begitu, kata Jabir, kau tumbuklah gandum itu, ulilah dia jadikan tepung dan uli jadikan roti. Baginda Nabi sudah beberapa hari kelaparan, menahan lapar, dan aku akan jemput Nabi dan beberapa orang untuk makan di rumah kita. Aku akan sembelihkan kambing di belakang rumah kita untuk kamu masak dan gulai. Sebelum Jabir meninggalkan rumah setelah berpesan tadi, istrinya mengingatkan Jabir, wahai suamiku, jangan kau beri malu aku di hadapan Rasulullah. Dia pesan begitu. Kemudian Jabir pun meninggalkan rumah, pergi mendapatkan baginda Nabi SAW dan berbisik di telinga Nabi, wahai Rasulullah. Jabir berbisik di telinga Nabi, di rumah aku, istri aku sedang membuat roti dan ada sedikit gulai kambing. Aku mahu kamu datang ke rumah aku, kita makan bersama-sama. Setelah mendengar bisikan, ajakan, pelawaan daripada Jabir bin Abdullah itu, maka baginda Nabi SAW berdiri di satu tempat yang tinggi dan menyeru sahabat-sahabat sekaliannya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sahabat kita Jabir ada makanan di rumah dia. Dia jemput aku dan semua kalian pergi ke rumah untuk menjamu makan. Sudah, berpeluh Jabir. Jabir tadi bisik dia dekat telinga Nabi dengan harapan hanya Nabi dan beberapa orang rakan sahaja yang dijemput untuk makan, sebab makanan yang ada di rumah itu cukup untuk makan 4-5 orang saja. Tetapi tiba-tiba baginda Nabi naik ke atas menyeru sahabat-sahabat sekalian. Dalam satu riwayat mengatakan, Nabi berpesan kepada Jabir, jangan kau turunkan kuali tempat kau masak gulai itu daripada dapur. Jangan kau turunkan sehingga aku datang, kata baginda Nabi kepada Jabir. Dalam riwayat menyebut, jumlah sahabat-sahabat yang
bergotong royong bersama dengan Nabi untuk membela parit dalam perang Ahzab itu seramai 1.000 orang. Kesemuanya telah berbondong-bondong pergi ke rumah Jabir untuk menjamu makan. Kerana rupanya bukan sahaja baginda Nabi tidak makan beberapa hari menahan kelaparan sehingga diikatkan batu bagi mengelak angin masuk dalam perut. Sahabat-sahabat yang lain juga turun untuk bertempur di medan perang dalam keadaan kelaparan. Bila sampai di rumah Jabir, Rasulullah SAW sendiri mencedokkan gula yang dalam kuali yang masih tidak diturunkan daripada dapur itu, yang sedang menggelegar itu, bagi kepada sahabat. Seorang dibagi. Begitu juga dengan isteri Jabir yang tadinya menguli tepung buat roti tadi itu, dipanggil duduk dekat dengan baginda Nabi. Kau teruskan uli roti ini sehingga aku kata berhenti, baru berhenti. Diulilah tepung itu, buat roti, lepas satu, tak habis-habis. Sehingga kesemua sahabat dapat makan, termasuk baginda Nabi dan juga tuan rumah Jabir bin Abdullah dapat makan. Bila baginda Nabi balik, makanan yang masih ada di dalam kuali itu tidak luar walau sedikit. Menunjukkan apa? Mukjizat baginda Nabi SAW. Dalam satu riwayat menyebut bahawa baginda Nabi membuka tudung periuk itu dan beliau menghembus, malah mengeluarkan sedikit air liurnya ke dalam makanan atau gulai yang sedang dimasak di atas dapur itu. Barakah daripada air liur baginda Nabi SAW dalam kuliah yang lepas saya sebut. Peluh baginda Nabi. Kalau tuan-tuan masih ingat, Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Musim panas. Saya ulang baliklah. Ketika mana baginda Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat kaum Ansar berebut-rebut nak mengajak Nabi tidur di rumah mereka. Tetapi baginda Nabi SAW bimbang-bimbang kalau ada sahabat yang berkecil hati jika tidak ditunaikan permintaannya. Lalu baginda Nabi mengatakan, barang siapa melihat di mana untaku ini berhenti, maka disitulah aku akan bermalam. Berjalanlah unta yang ditunggang oleh Nabi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta tadi berhentilah di rumah seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sebelum kehadiran baginda Nabi lagi, bila dia dengar sahaja bahawa Rasulullah dan para sahabat nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Abu Ayyub hari-hari mendadah tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah Muhammad tidur di rumah aku. Ya Allah, berilah Nabi Muhammad itu bukakan pintu hatinya supaya dia tergerak untuk tidur di rumah aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Unta yang ditunggang oleh Nabi Muhammad betul-betul berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini 2 tingkat, 2 lapis, 2 tingkat. Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan baginda Nabi, oleh kerana Nabi adalah tetamu agungnya, dia tawarkan supaya Nabi tidur di tingkat atas. Maka dia sendiri, Abu Ayyub bersama dengan isteri, di tingkat bawah. Apa jawab baginda Nabi? Wahai sahabatku, aku berhijrah ke Madinah ini seorang diri, istriku tidak datang bersama dengan aku, dan aku ramai tetamu. Jadi ada lebih baik aku tidur di bawah supaya mudah aku melayan tetamu-tetamuku, dan kau serta dengan istrimu tidur di tingkat atas. Itu Nabi. Hebat akhlak Nabi. Walaupun dia seorang pemimpin yang hebat, dia tidak mahu disanjung-sanjung terlampau begitu.
Lalu musim itu musim panas. Musim sejuk. Bila musim sejuk di Madinah, cuaca pada musim sejuk ni memang sangat sejuk. Bila musim panas, terlalu panas, awan nipis. Bila siang memang panas sungguh, bila malam terlalu sejuk. Musim itu musim sejuk. Maka Abu Ayyub Al-Ansari di tingkat atas tidur bersama dengan isteri dan dia berselimut. Tak macam mana tersenggol oleh Abu Ayyub Al-Ansari satu bekas air, disebut sebagai bejana. Bejana ni bekas air, besen lah kita kata, bekas air. Tersenggol dan air di dalam bejana itu tertumpah kena selimut. Lalu Abu Ayyub bimbang, air yang tumpah itu tadi terjatuh menitik di atas Rasulullah di bawah yang sedang tidur di bawah. Cepat-cepat dia ambil selimut yang dia pakai, dia lap air yang tumpah tadi itu dengan selimut tadi. Dia lap dengan selimut. Dan selimut yang telah basah kerana mengelap air yang tumpah tadi, itulah yang diguna untuk mereka tidur suami isteri sepanjang malam musim sejuk itu. Bangun keesokan paginya, Abu Ayyub Al-Ansari menggigil kesejukan. Menggigil. Bila ditanya oleh baginda Nabi, mengapa kau menggigil begini wahai Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, barangkali aku nak tidur, aku tersenggol bekas air itu tumpah dan aku lap dengan selimutku, dan dengan selimut yang basah itulah aku tidur bersama dengan istriku. Maka sebab itu aku menggigil kesejukan. Kalau begitu, kata Rasulullah, mulai malam ini kau tidur di bawah, aku tidur di atas. Sehingga berlakulah berjalan tempoh masa itu, bertukarlah musim sejuk kepada musim panas. Bila berlaku musim panas, lantai rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini dibuat daripada pelepah-pelepah tamar yang tidaklah rapat macam lantai rumah kita. Tuan-tuan boleh bayang pelepah tamar macam mana? Macam kayu pokok limbung yang kita belah-belah buat lantai rumah zaman-zaman dulu dekat dapur Kawal Ali kan. Saya ingat rumah jiran sebelah, di rumah jiran saya di Seketi, digunakan batang limbung yang dibelah-belah, lebih kurang 3-4 jari begitu, disusun tempat untuk membasuh pinggan mangkuk. Dan tak perlu buat talam sebagainya, air itu jatuh ikut celah-celah saja. Celah-celah kayu limbung yang disusun itu. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari dibuat daripada pelepah-pelepah tamar lantainya itu. Jadi bila malam musim panas itu, baginda Nabi SAW tidur dalam keadaan berpeluh-peluh. Dan peluh Nabi itu menitik di celah-celah lantai tingkat atas rumah Abu Ayyub Al-Ansari di mana Rasulullah sedang tidur di atas. Lalu menitik kena muka Abu Ayyub yang sedang tidur di bawah. Bila terkena muka Abu Ayyub peluh baginda Nabi ni tadi, dia terjaga dan dia rasa tangan-tangan lalu dicium berbau dengan sangat harum, lebih harum daripada wangian kasturi daripada syurga, bau peluh Nabi. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari buat, dia kerana kasih dan sayang dia kepada baginda Nabi SAW, dia tak nak walau sedikit pun peluh itu terbazir begitu sahaja jatuh atas lantai. Maka Abu Ayyub telah menadah peluh itu dengan mulutnya, dengan mengangakan mulutnya sendiri. Dia agak mana peluh akan jatuh menitik, dia nganga supaya peluh itu jatuh menitik terus masuk ke dalam mulut dan dia boleh telan peluh baginda Nabi SAW. Sedang dia menganggarkan mulut menanti peluh Nabi menitik itu, Rasulullah pun turun daripada tingkat atas dan melihat kelakuan Abu Ayyub Al-Ansari. Wahai sahabatku, apa yang sedang kamu buat? Abu Ayyub
berkata, aku amat kasih dan sayang kepadamu, wahai Rasulullah. Kasih dan sayang aku kepadamu tidak sanggup aku biarkan pelukmu yang begitu harum ini terjatuh di atas lantai terbazir begitu saja. Maka aku telah minum pelukmu, wahai Rasulullah. Aku jawab Nabi, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, ketahuilah olehmu bahawa kau akan hidup duduk di sebelah aku di dalam syurga nanti. Allahu Akbar. Peluk Nabi dia tak sanggup biarkan begitu saja. Kita hari ini bagaimana tuan-tuan? Di saat-saat baginda Nabi SAW dihina oleh karikatur yang menulis gambar satu orang tua pakai cawan pegang satu orang budak kecil perempuan. Digambarkan itu adalah Muhammad, yang budak kecil itu ialah Sayyidatina Aisyah. Kata orang tua dia gila seks, berkahwin dengan budak kecil umur 9 tahun. Bagaimana kita rasa? Ada tak di dalam hati kita rasa benci yang teramat-amat sangat kepada pelukis karikatur itu? Kita tak rasa apa-apa. Bila Nabi dihina, bila Nabi diperendahkan begitu sekali, sebahagian daripada kita tak rasa apa-apa pun. Sedangkan sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari tidak gamak nak membiarkan walau setitis peluh Nabi jatuh di atas lantai tempat yang hina. Sanggup dia nganga mulut dia minum peluh Nabi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Yang kita mengaku bahawa kita umat Muhammad SAW, kita nakkan syafaat bagi Nabi SAW di yaumil mahsyar nanti. Tetapi sebahagian besar daripada kita tidak mengamalkan pun sunnah-sunnah Nabi. Allah Rabbi ya Karim. Bagaimana kita nak? Jangan kita nanti kita sahaja mendakwa-dakwi bahawa kita ni umat Muhammad, tetapi satu pun sunnah Nabi kita tak ikut. Nabi dihina kita tak rasa apa-apa pun. Tak ada rasa nak membela pun agama Nabi. Tak ada. Ya. Malah saudara se-Islam kita disembelih di Syria, di Palestin. Apa perasaan kita? Kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa bahawa saudara seagama dengan kita sedang diperkotak-katikkan, dihina dengan sedahsyat-dahsyatnya di seluruh dunia. Bila Islam diperkotak-katikkan, ya, bila tidak ada siapa-siapa bangun untuk menentang, maka pada waktu itu tunggulah. Kemusnahan demi kemusnahan, penghinaan demi penghinaan akan terus dan terus dan terus dilempar oleh masyarakat terhadap agama kita. Maka sebab itu saya bawa tajuk ini untuk kita imbas kembali setakat mana kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Seorang lagi sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu dia adalah sahabat Nabi yang paling tua daripada 4 sahabat yang terdekat. Dia juga adalah mertua baginda Nabi SAW, dan satu-satunya sahabat yang dipilih oleh baginda Nabi untuk menemankan Nabi dalam peristiwa hijrah. Kita nak tengok bagaimana kasih dan sayang Abu Bakar bila mana Nabi sewaktu bersembunyi di dalam gua
untuk mengelak daripada dikesan oleh penjejak handal, panglima-panglima Quraisy yang dijanjikan dengan tawaran hadiah yang lumayan, ganjaran yang hebat sekiranya dapat menangkap Nabi hidup atau mati. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan keletihan telah tertidur di atas pangkuan Abu Bakar. Nabi tidur di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu dalam masa yang sama, sedang Nabi lena tidur, tiba-tiba tangan Abu Bakar As-Siddiq telah digigit oleh seekor binatang yang bisa. Maklumlah dalam gua tempat bersembunyi segala macam haiwan-haiwan berbisa, ular dan kalajengking dengan lipat dan sebagainya, tempat yang gelap. Dalam satu riwayat mengatakan Abu Bakar digigit oleh ular berbisa. Riwayat lain mengatakan Abu Bakar disengat oleh kalajengking. Senang cerita binatang bisa lah. Dia kerana menahankan bisa sengatan binatang yang berbisa itu tadi, terlalu amat sakit, sehingga Abu Bakar menitik air mata, dia menangis kerana menahan sakit. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak sanggup nak mengejutkan baginda Nabi yang sedang lena nyenyak tidur di atas pangkuannya. Kalau kita gagal anak tengah tidur dekat pangkuan kita, atas rimba kita, tiba-tiba kena gigit lipat, agak-agak begitu kan. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sanggup nak mengejutkan Nabi. Dia tahan sakit bisa disengat oleh binatang berbisa tadi, sehingga menitik air mata. Bila menitis air mata baginda Sayyidina Abu Bakar terkena kepada wajah baginda Nabi yang mulia itu, lalu terjaga baginda Nabi. Mengapa wahai Abu Bakar? Ya, adakah kau bimbang? Atau keluar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bimbang, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Dalam satu peristiwa lain, Abu Bakar As-Siddiq setelah kewafatan baginda Nabi SAW berjumpa dengan Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apa dia amalan yang Rasulullah buat yang aku belum buat? Aisyah jawab, apa sahaja yang baginda Nabi buat, itulah yang ayah buat. Kata Aisyah. Balik Abu Bakar. Besok datang pula lagi, wahai Aisyah, apa lagi amalan baginda Nabi SAW yang baginda selalu buat yang aku belum lagi buat? Aisyah jawab, apa sahaja yang ayah buat, itulah yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat, itulah yang ayah buat. Tak ada lagi. Balik Abu Bakar. Besok datang pula lagi, tanya lagi, wahai Aisyah, tolonglah fikirkan sekejap, apa dia lagi amalan-amalan yang dibuat oleh baginda Nabi SAW sewaktu hidupnya yang aku belum lagi buat. Lalu terfikir Sayyidina Aisyah, kalau ada pun, kata Aisyah, di hujung kampung kita ini ada satu orang Yahudi buta. Baginda Nabi SAW sewaktu hidupnya seringkali menziarahi Yahudi yang buta ini untuk menyuapkan makanan ke dalam mulut Yahudi itu. Sedangkan Yahudi itu seringkali
mengutuk, menghina, mencaci maki baginda Nabi SAW, tetapi kerana dia buta, dia tak tahu siapa yang menyuapkannya tiap-tiap pagi itu, dia tak tahu siapa. Tapi pantang ada peluang, dia akan kutuk semahu-mahunya baginda Nabi SAW. Nabi tak pernah marah pun. Malah tiap-tiap pagi, kata Aisyah cerita dengan bapa dia, Nabi akan suapkan Yahudi buta itu dengan makanan. Lalu esoknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjalan mencari tempat di mana tempat tinggal Yahudi yang buta itu tadi, yang seringkali mengutuk, menghina Nabi, yang tidak suka kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi. Datanglah Abu Bakar, jumpa Yahudi yang dimaksudkan itu, lalu dia ambil roti, disuapkan ke dalam mulut Yahudi itu. Yahudi itu tanya kepada Abu Bakar, dia tak tahu pun dia datang ke Abu Bakar ke siapa ke, di manakah lelaki yang selalu datang bertemu aku dan menyuapkan aku dengan makanan? Di mana lelaki itu? Abu Bakar kata, akulah lelaki itu. Akulah yang selalu datang menyuapkan kamu dengan roti ke dalam mulut kamu. Akulah. Yahudi buta itu kata, bukan kamu. Lelaki yang selalu datang menziarahi aku, menyuapkan aku adalah seorang yang sangat prihatin, bukan macam kamu. Lelaki yang selalu menyuapkan aku dengan makanan itu, dia tidak terus menyuapkan roti ini ke dalam mulut aku, melainkan setelah dikunyahnya terlebih dahulu. Rupanya baginda Nabi sebelum dia roti dekat Mesir bukan macam roti tempat kita, balik dinding pun pecah, rotinya keras, bukan macam tempat kita. Nabi potong sedikit roti itu, sebelum dia suap, dia kunyah dulu supaya roti itu jadi lembut. Dah kunyah, dah hancur, barulah dia diluahkan dengan mulut dia daripada mulut dia yang mulia itu tadi, lalu disuapkan ke dalam mulut Yahudi itu. Sebab Yahudi itu kata, lelaki yang biasa menyuapkan aku dengan makanan adalah seorang lelaki yang sangat prihatin. Dia tidak akan suapkan terus roti yang dia potong ke dalam mulut aku, melainkan setelah dia kunyah dan lembutkan dahulu, barulah disuapkan ke dalam mulut aku. Kamu tak buat begitu. Jadi aku yakin kamu bukan ada lelaki yang biasa menziarahi aku. Lalu Abu Bakar menitik air mata, menangis. Allah Rabbi ya Karim. Yahudi ini tak puas hati, dia tanya, mana dia lelaki itu? Dan siapakah lelaki itu? Lalu dijawab oleh baginda, oleh Sayyidina Abu Bakar, ketahuilah olehmu bahawa lelaki itu telah pun wafat. Dia telah meninggal, pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Siapakah lelaki itu? Kata Yahudi, ketahuilah olehmu bahawa lelaki yang telah pergi, yang seringkali menyuapkan kamu adalah lelaki yang kau kutuk, yang kau hina saban hari. Siapa lelaki itu? Adakah dia Muhammad? Dia adalah Muhammad Rasulullah yang telah wafat dan telah meninggalkan kita. Maka menangis Yahudi itu mengetahui bahawa lelaki yang sering menyuapkan itu adalah lelaki yang sama, yang dikutuk, yang dihina hari-hari. Nabi tak pernah balas saudara. Menangis Yahudi itu sama-sama dengan Abu Bakar menangis mengenangkan bahawa Rasulullah yang mereka sayangi, yang mereka cintai itu sudah tiada. Maka di hadapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Yahudi buta ini telah
lembut, telah lunak hatinya dan ingin masuk memeluk agama Islam. Wahai Abu Bakar, aku ingin menurut ajaran Muhammad. Ajarkanlah aku ucapan kalimah syahadah. Walaupun baginda Nabi SAW telah pun wafat pada waktu itu, kerana akhlak baginda Nabi SAW yang begitu hebat, yang begitu terpuji, Yahudi buta yang hari-hari mengutuk, menghina ajaran Nabi, mengutuk baginda Nabi, mencerca, mencaci maki Nabi, akhirnya telah lunak lembut hatinya. Walaupun tidak dapat bertemu dengan Nabi, Nabi telah wafat, akhirnya dia telah memeluk agama Islam. Allah Rabbi ya Karim. Sampai begitu hebat dakwah Nabi dengan akhlak yang begitu terpuji. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak aku diutuskan, kata Nabi, melainkan untuk memperlihatkan akhlak yang mulia, memperelokkan lagi akhlak. Sebab itulah maka Rasulullah SAW adalah satu-satunya manusia yang sepatutnya kita jadikan sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita, baik dalam bidang apa sekalipun. Rasulullah SAW kita tahu seorang Laksmana perang. Kita juga tahu bahawa baginda Nabi SAW seorang pemimpin yang hebat, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Rasulullah SAW juga seorang suami yang hebat, seorang bapa yang begitu penyayang kepada seluruh ahli keluarganya. Kita semak balik, kita koreksi diri kita, kita muhasabah diri kita. Berapa persen dalam kehidupan kita, berapa persen dalam kehidupan Nabi yang kita telah jelmakan dalam kehidupan kita? Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang Nabi amal, yang Nabi buat, yang Nabi laku, yang Nabi cakap, yang telah kita buat, itu ada berapa persen? Untuk nak melayakkan diri kita ini, kita nak mengaku bahawa kita ni umat Muhammad SAW. Tuan-tuan, saya nak mengajak tuan-tuan dan diri saya sendiri. Mari kita sama-sama amalkan salawat. Kerana tidak ada satu perintah yang Allah Ta'ala suruh kita buat, melainkan Allah Ta'ala suruh malaikat pun buat. Dan Allah Ta'ala perintah kita, orang-orang yang beriman pun buat, melainkan bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hari Jumaat, Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah. Selawat kita nampak sangat ringan, mudah sahaja bagi yang tahu akan kelebihan-kelebihannya. Tetapi kalau selawat yang semudah itu pun kita tidak mampu nak melafazkan, nak membasahkan lidah kita dengan selawat yang mudah itu, bagaimana kita nak mendakwa bahawa diri kita umat Muhammad SAW? Allah Rabbi ya Karim. Muhasabah kita, tuan-tuan. Seorang budak kecil yang saya pernah cerita, saya ulang balik. Budak kecil
berlari-lari anak sambil dia berselawat. Dalam masa yang sama dia menghampiri satu rumah seorang abid. Abid ini seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang banyak amalannya, banyak amal kebajikan yang dia buat, sedang mencari-cari air di tempat, di telaga yang dia biasa mengambil wudu. Dia nak ambil wudu, dah nak masuk waktu solat, didapati air daripada dalam telaga itu sudah kering, tak ada air. Bila tak ada air, hukum Islam kata boleh tayamum, betul? Tetapi nak menunjukkan, kisah ini nak menunjukkan akan keberkatan mengamalkan salawat. Sedang dia buntu, ahli ibadah dia buntu nak mencari tempat di mana nak berwudu. Telaga tempat dia ambil wudu itu kering dan tak ada air. Tiba-tiba terdengar pada telinga dia suara seorang budak sedang menyanyi-nyanyi menghampiri rumahnya. Lalu budak ini berhenti, dia tanya dengan abid ini tadi, ahli ibadah ini, wahai pakcik sedang cari apa? Ahli ibadah dia beritahu saya, pakcik nak ambil wudu. Tapi telaga tempat pakcik berwudu ni nampaknya sudah kering, tak ada air, musim panas. Di mana telaga pakcik mengambil wudu? Boleh pakcik tunjukkan? Kata budak perempuan. Lalu dicapailah tangan budak perempuan ini tadi. Dia tunjukkanlah di mana telaga tempat ahli ibadah yang dikatakan telah kering tadi. Dan tak tahu apa dia buat. Budak kecil ni berdiri di tepi telaga itu. Dia tengok memang betul tak ada air, dah kering kontang. Lalu dia diludah dalam telaga tadi. Sekali kita lihat nampak perbuatan itu seperti agak kurang ajar begitu. Ada pula tempat wudu kau bagi ludah misalnya apa. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik saja diludah dalam telaga itu, membuang air daripada mata air, memenuhi telaga itu serta-merta. Ahli ibadat ini begitu takjub melihatkan keajaiban yang sedang berlaku di hadapan matanya oleh seorang budak kecil, budak perempuan kecil sahaja. Lalu dia bertanya kepada budak perempuan ini, wahai anak, apakah amalan yang kamu buat sehingga begitu hebat sekali? Ilmu yang kamu miliki, apa amalan kamu? Kata budak kecil di pakcik, saya ni budak kecil, saya tak ada apa-apa amalan. Lainlah pakcik ahli ibadah. Saya ni budak kecil. Tak, kata ahli ibadat ni, kata abid ni, kata tak mungkin. Mesti ada sesuatu amalan yang kamu buat sehingga begini hebat karamah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kata budak perempuan ni, tak ada, saya tak ada apa-apa amalan. Kata orang tu ni, kalau tidak, cuba sekejap, kamu fikir sejenak. Apa dia satu amalan, satu kebiasaan, kelaziman yang kamu selalu lakukan sehingga begini hebat, begini takjub aku melihatkannya. Budak perempuan dia kata, kalau ada pun amalan yang saya buat tadi itu, yang pakcik dengar saya berlari sambil menyanyi-nyanyi tadi itu, saya sebenarnya sedang bersolawat ke atas Nabi. Yang pakcik dengar saya menyanyi-nyanyi sambil saya berlari-lari tadi itu, sebenarnya saya bukan nyanyi, tapi saya bersolawat ke atas Nabi. Itulah amalan yang saya suka buat. Saya suka bersolawat. Dan Tuhan, solawat ke atas baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tahu Sayyidina, kita tahu Sayyidina
Yang penting kita berselawat. Ukurnya bukan sahaja begitu sekali hebat fadilat yang Allah Ta'ala tunjukkan di hadapan seorang ahli ibadah daripada seorang budak kecil. Bahkan selawat juga menyelamatkan kita sewaktu nak meniti di titian sirat. Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat pimpin tangan kita, pimpin tangan orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi sewaktu mana nak meniti titian sirat. Tentang titian sirat ni bukan jabatan macam rumah kita. Halus, dia lebih halus daripada sehelai rambut yang dibelah 7. Allah Rabbi, macam mana kita nak melintas dan sehelai rambut belah 7 pula. Sebab kita nak melintas bukan dengan fizikal kita, tetapi melintasnya dengan amalan. Salah satu daripadanya ialah bersolawat. Maka sebab itu saya anjurkan kepada tuan-tuan dan saya sendiri mengingatkan diri saya, sebab mulut saya yang bercakap ni dekat dengan telinga saya yang mendengar. Maka peringatan ini sebenarnya selain daripada untuk tuan-tuan, juga adalah untuk yang utama ini untuk diri saya sendiri. Mari kita perbanyakkan salawat ke atas baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah Nabi Muhammad SAW dapat melihat kita, melihat cahaya daripada salawat, nur daripada salawat yang kita selalu ungkapkan itu, dan kita dikenal nanti di yaumil mahsyar sebagai umat Muhammad SAW, dan melayakkan diri kita mendapat syafaat baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi cukuplah sekadar itu. Meluang masa yang ada ini dalam keadaan bahasa yang tidak begitu teratur ini, saya tak ada bawa apa rujukan apa yang terlintas dalam kepala saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.